seperti meniru atau cubaan meniru atau memberi tiru dalam penilaian. Alamak, sedawa pula. Next sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Bertemu kita lagi dalam ruangan channel YouTube Rizal Abdul Rahim. Terima kasih kepada anda yang telah subscribe. Manakala anda yang belum lagi subscribe sekarang, supaya ia akan memberikan sokongan dan terus menurut semangat saya untuk mengupload video-video terbaru, berkongsikan sesuatu kepada anda. Baik, hari ini saya nak buat satu rakaman voice over, iaitu membaca arahan-arahan peperiksaan untuk pelajar-pelajar saya yang akan menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Jadi mari kita lihat bagaimana proses untuk membuat voice over ataupun merakam suara bagi memudahkan proses penilaian dilaksanakan. Baik, sebelum kita terus ke rakaman, ada 3 perkara yang ingin saya kongsikan kepada anda. Apakah yang perlu kita lakukan ataupun bagaimanakah caranya untuk membuat voice over? Ada 3 perkara. Yang pertama adalah sebutan. Ketika kita membaca, sebutan perkataan adalah amat penting. Setiap huruf-huruf yang tertulis mempunyai sebutan ataupun bunyi yang tersendiri. Jadi kita kena buat sebutan yang betul dan jelas supaya audien dapat tangkap maklumat yang ingin disampaikan. Okey, yang kedua adalah dari aspek intonasi. Untuk memastikan kita punya sesi taklimat ini dapat menarik minat pendengar, intonasi itu sangat penting. Mana perkataan-perkataan yang perlu kita tekankan, ataupun kita perlu ingatkan benda-benda yang penting, kita kena tekankan sedikit. Manakala ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang biasa, kita boleh gunakan intonasi yang biasa saja. Jadi kita perlu modulisasikan, pelbagaikan intonasi suara kita. Yang ketiga adalah pause. Dekat mana tempat yang sesuai untuk kita berhenti ketika kita bercakap ataupun ketika kita membaca sesuatu arahan. Kerana kalau kita pause di tempat yang salah, dia akan membawa maksud yang berbeza, maksud yang salah. Jadi audien akan salah faham dengan apa yang kita maksudkan. Jadi 3 perkara ini perlu dititik beratkan ketika kita bercakap, ketika kita membuat voice over ataupun ketika kita membuat pembentangan, supaya ia akan memberikan hasil ataupun impact yang baik untuk kita. So itu rahsia dia. Baik, jom kita aplikasikan dalam sesi rakaman voice over arahan-arahan penilaian. Okey, jom kita lihat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap menjadi okey. Mula-mula sebelum kita start, kita kena senyum dulu supaya mood semasa kita memberi arahan ataupun membuat rakaman, bunyi dia agak ceria. Okey, dia akan memberikan satu impact yang positif ataupun menyampaikan dengan aura yang positif. Jadi saya harap pelajar-pelajar yang dengar taklimat ni nanti dia akan rasa enjoy, tidak stres dan bersedia untuk menjawab peperiksaan mereka. Okey. Arahan-arahan penilaian alternatif secara dalam talian. Calon dikehendaki berada di lokasi atau platform penilaian secara. Calon dikehendaki berada di lokasi atau platform penilaian untuk menduduki penilaian alternatif pada tarikh dan masa yang ditetapkan 30 minit sebelum penilaian alternatif bermula. Calon hendaklah mengisi maklumat pada e-borang akuan pelajar mengikut pautan yang diberikan.
calon adalah diingatkan untuk melengkapkan borang akuan pelajar dengan memasukkan nama penuh, nombor pendaftaran, kelas, kod dan nama kursus serta nama penuh pensyarah menggunakan huruf besar. Sila pastikan maklumat yang diisi pada borang akuan pelajar adalah betul dan tepat supaya urusan dokumentasi proses penilaian alternatif ini dapat berjalan lancar. Calon hendaklah membaca, memahami dan memperakukan maklumat yang diberikan di ruangan pengesahan pelajar pada e-borang akuan pelajar. Seterusnya, sila tekan butang submit. Calon wajib membuka tetapan kamera sepanjang penilaian alternatif berlangsung secara dalam talian. Ketika penilaian alternatif berlangsung secara dalam talian, calon tidak boleh menerima atau merujuk apa jua buku, kertas, risalah atau gambar atau apa-apa dokumen lain daripada sesiapa pun. Berhubung di antara satu sama lain walau dengan apa jua cara sekalipun semasa penilaian dijalankan. Melakukan mana-mana penyelewengan akademik seperti meniru atau cubaan meniru atau memberi tiru dalam penilaian. Alamak, sedau pula. Ketika penilaian alternatif berlangsung secara dalam talian, calon tidak boleh menerima atau merujuk apa jua buku, kertas, risalah atau gambar atau apa-apa dokumen lain daripada sesiapa pun. Berhubung di antara satu sama lain walau dengan apa jua cara sekalipun semasa penilaian dijalankan. Melakukan mana-mana penyelewengan akademik seperti meniru atau cubaan meniru atau memberi tiru dalam penilaian. Menipu atau cubaan menipu dalam penilaian. Menjawab atau menduduki peperiksaan. Menjawab atau menduduki penilaian alternatif di luar tempoh masa yang ditetapkan. Calon yang telah dibuktikan melanggar mana-mana arahan peperiksaan atau penilaian alternatif akan dimansuhkan markah penilaian bagi kursus berkenaan dan diberikan grade F dengan nilai mata 0.00. Calon hendaklah membaca dengan teliti dan mematuhi semua arahan yang tertera pada muka hadapan soalan peperiksaan. Pada akhir tempoh penilaian alternatif, calon hendaklah memastikan bahawa jawapan telah disusun dengan baik sebelum memuat naik skrip jawapan dalam platform yang ditetapkan. Calon perlu memaklumkan kepada pensyarah kursus atau pengawas peperiksaan status penghantaran skrip jawapan setelah selesai tempoh menjawab penilaian alternatif. Calon adalah tertakluk kepada peraturan yang dinyatakan dalam buku arahan-arahan peperiksaan dan kaedah penilaian diploma edisi ke-6 Jun 2019. Selamat menjawab dan terima kasih. Ada part-part yang tersasul, tak apalah kan, kita ulang lagi sekali sampai kita puas hati. Tersasul tu perkara biasa, okay? Tak semestinya buat sekali dia akan terus perfect. So itu saja perkongsian hari ini. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Okay? Jumpa lagi.